hari ini ada potongan-potongan harga istimewa. Paling besar 60 ya. Ada yang 60. Itu paling besar. Jadi Anda harus ada yang 20% hingga 60%. Selamat datang ke Sofa Putih. Jemput Datuk, jemput minum. Pak Khalid, jemput minum. Silakan. Sofa Putih akan dimulakan dan kita bersama dua panelis. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Datuk Johan Jaafar dan Khalid Saleh. Dua tokoh yang sebenarnya saya tak perlu panjang lebar memperkenalkan. Cumanya mungkin orang mengenali Datuk Johan ini lebih sebagai orang korporat kot. Tapi saya terbaca di Wikipedia, katanya Datuk ni orang dua alam. Orang sastra pun. Itulah. Dia ada konotasi lain. Orang sastra pun dia dan orang korporat pun dia. Jadi kita telah membaca banyak hasil tulisan. Pak Khalid ini buku-bukunya yang begitu menggugat. Katanya kalau aku jadi PM, dia baca depan TPM. dan bergegar rumah TPM bila ini dibacakan. Melayu hilang di dunia, agaknya ini akan bertingkah nanti dengan Datuk Johan. Pandirnya si Pandir. Ini semua buku-buku yang sudah pun diterbitkan oleh ITPM. Dan buku Datuk Johan yang berada di depan ini, These Are My Place. Manakala Sofa Putih ini akan membincangkan hari ini tentang bolehkah peradaban dibina. Bolehkah peradaban dibina berasaskan kepada kegiatan teater dan bagaimana kita mampu untuk menyaingi teater ini berbanding dengan bentuk-bentuk media popular. Jadi ya, kita ada dua penggiat teater dramatis, penulis skrip. Datuk Johan sini pernah mengarahkan drama dan kita siapa yang tidak kenal dengan pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik Pak Khalid. Ya, ini wacana postmoden ini. Boleh mula dengan soalan dahulu. Kalau ada soalan silakan. Pada peringkat mana-mana saja anda boleh bertanya soalan kepada kedua-dua panelis ini. Tapi saya mulakan dengan Datuk dulu ya untuk membuka mukadimah. Soal teater ni Datuk. Teater dan juga media popular ni. Teater tidak dianggap popular. Bukan persembahan pentas yang popular. Bagaimana komen Datuk dalam hal ini? Assalamualaikum Saudara Munawar. Waalaikumsalam. Kenapa teater tak popular? Kenapa teater tidak dilabelkan teater popular atau teater serius? Bagi saya teater tetap teater lah. Cuma mungkin tanggapan. Kalau kita melihat misalnya karya Ibsen, Enemy of the People, adakah itu kita anggap sebagai sebuah karya serius? Sebenarnya memang semua karya teater ataupun penghasilan seni teater adalah karya yang serius. Kalau kita perhatikan apa yang Saudara Khalid Saleh buat sekarang, Saudara Khalid Saleh sedang buat Dua Lubat misalnya. Pendekatannya sangat popular, tetapi isu yang dibangkitkan, permasalahan yang dibangkitkan itu adalah permasalahan yang sebenarnya sangat serius. Jadi saya tak dapat nak bezakan di antara karya yang pernah dilakukan, misalnya Bukan Bunuh Diri dengan Jual Ubat. Ya, dan misalnya dibanding dengan karya-karya saya, Angin Kering ataupun Asia Samiah. Pak Khalid, mungkin dari segi ekspresinya mana yang lebih menimbulkan kepuasan berbanding dengan media ya telah berlakon di filem, drama dan segala macam, dan di teater kelihatannya macam teater itu lebih organik agaknya. Bagaimana citra Pak Khalid dalam konteks teater dan juga drama, filem segala macam ini? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalannya apa? Mana yang lebih memberikan kepuasan agaknya? Bukan. Di dalam bolehkah peradaban dibina menerusi teater? Ya, ini baru soalan pembukaan, mukadimah baru. Belum pergi pada persoalan kan? Belum. Tapi kalau pergi kepada persoalan lebih ekspresif atau tidak, saya pikir teater lah wadahnya. Okey. Sebab maknanya lebih puas dengan teater. Lebih puas. Itu sebab kebelakangan ini bahkan sudah lama sebenarnya saya tak terlibat langsung dalam program-program TV, drama TV ataupun waimah filem sendiri. Sebab saya rasa yang pertama, maaf cakaplah kalau ada pengarah filem kat sini, filem kita dah tak ada arah. Okey. Drama pun tak ada arah. Sebab barangkali antaranya itu kerana keseronokan mengarah jadi pengarah sehingga tidak tahu apa peranan drama di TV ataupun filem sebenarnya. Sebagai contoh umpamanya filem Hollywood kan. Jadi Hollywood ikut sama berjuang mengangkat dan memertabatkan bangsa Amerika. Contohnya dia dah hancur di Vietnam tapi dia masih
berjuang untuk menjuarakan Amerika. Okey. Maka lahirlah apa ni? Rainbow ya. Sebagai contoh. Ya. Jadi atas hal-hal ini maka saya memilih saya lebih baik saya terus menekuni kerja-kerja teater. Okey. Dan sejauh ini alhamdulillah dengan sokongan padu daripada ITBM, termasuklah Datuk Johan sendiri, ya. Saya bergerak ke Nusantara yang dah berlangsung di Surabaya, Makassar, atas misi menjernihkan, menjernihkan. Belum putih. Dia tak putih, dia menjernihkan isu maling sial. Maling sial. Menerusi persembahan monolog. Menerusi persembahan monolog. Okay. Dan saya jelaskan sebab isunya saya terperanjat di Surabaya contohnya. Yeah. Bila saya lalu di Surabaya, saya nampak ada billboard ditulis The Singapore of Surabaya. Okay. Jadi waktu sisi dialog dan waktu di pentas saya katakan sebahagian besar apa bangsa yang ada di Indonesia semuanya ada di Malaysia. Okay. Jadi kalau mereka ini mengekalkan tradisi keseniannya, budaya hidupnya, adakah mereka itu dituduh maling? Yang depan mata sekarang ni, The Singapore of Surabaya, kenapa tidak unjuk rasa? Kenapa sampai nak membaling membakar kedutaan Malaysia? Buluh runcing segala macam. Buluh runcing segala macam. Ya. Jadi ada kesan. Saya kata kita satu rumpun sebenarnya. Ya. Jadi Waimah orang Indonesia sendiri klaim dia sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita merujuk balik kepada peta sejarah maunya, ya, Malay Archipelago, gugusan pulau-pulau Melayu. Melayu itu sendiri adalah sebagaimana Sajak Usman Awang, ya, Nusantara sifatnya kan. Banjar, Jawa, Bugis, Minangkabau, Boyan, segala macam. Itulah rumpun yang mengukuhkan. Jadi Pak Khalid lihat proses mengekspresikan menerusi monolog itu di sana satu proses yang berkesan di dalam menjembatani keresahan. Sejauh ini bukan saja saya nak kata berkesan, bukan saya terlalu saya nampak sangat berkesan. Okey, itu menariknya kerana kalau kita jadikan itu sebagai pintu masuk perbincangan kita dalam konteks peradaban Nusantara, Melayu Raya itu kalau boleh kita gunakan istilah itu, seolah-olahnya macam lebih berkesan pentas teater berbanding dengan media prima sendiri, Datuk. Apakah kita lihat beginilah tentang soal teater dan sebenarnya kita bercakap lebih daripada sekadar teater. Kita bercakap tentang teater tradisional misalnya. Bagaimana sebenarnya dia boleh jadi jambatan di antara masyarakat serumpun. Jadi gambaran yang diberikan ialah bahawa wayang riok itu yang kita kalau di kampung saya lah, di Sungai Balang dipanggil sebagai wayang ketoprak, ya, sebahagian daripada bentuknya lah. Jadi mereka menganggap bahawa ini adalah hak eksklusif orang Ponorogo. Sebenarnya tidak betul. Sebenarnya bahawa apabila mereka berlaku penghijrahan daripada Ponorogo misalnya sampai ke Johor, mereka juga membawa tradisi wayang yang dibawa daripada Indonesia, daripada Ponorogo. Di antaranya lah wayang riok, misalnya wayang gedok, wayang wong dan sebagainya. Jadi tradisi ini hidup berkembang tetapi dengan local colouring, dengan pewarnaan tempatan. Ini proses yang harus kita fahamkan. Jadi oleh kerana agak beberapa tahun kita terlepas daripada perhatian generasi saya dengan generasi Pak Khalid ini, kita banyak berinteraksi dengan teman-teman di Indonesia. Kita aktif ataupun ikut sama dalam tim. Kita ikut dalam gerakan Salihara misalnya yang digerakkan oleh Gunawan, ya, dan kawan-kawan yang berada di Indonesia. Tetapi generasi hari ini sudah tidak lagi mempunyai hubungan yang begitu. Jadi apabila timbul suatu masalah, maka masalah itu dilihat sebagai masalah politikal, bukan masalah kebudayaan. Sebenarnya isu salah tanggap, pemahaman mengenai di kalangan orang Indonesia ini, mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi martabat kesenian dan kebudayaan. Jadi kadang-kadang kita mengambil mudah. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa kita mengklaim misalnya tradisi expression mereka daripada wayang yang macam wayang wong, wayang geduk dan sebagainya, sehinggalah kepada tarian-tarian yang sangat intricate sifatnya, iaitu misalnya tarian serimpi yang ini khusus di Solo. Jadi apabila Pak Khalid membawa jual ubatnya, maka dengan sendirinya itu merupakan satu jambatan baru. Kita kata orang bridging lah. Bridging kebudayaan ini sangat penting bagi saya. Kenapa itu berkesan menerusi pendekatan tradisional teater, baik teater tradisional, tapi tidak menerusi media popular?
Datuk? Kenapa itu? Apa batasannya? Kenapa saya lihat begini, kesenian, kebudayaan di mana-mana pun dia sebenarnya kata orang transcends borders. Sebab itu kita boleh menerima sinetron misalnya dari Indonesia. Kita tidak ada masalah. Kita boleh menerima karya-karya dari Latin Amerika ya, yang ditonton ya, di TV kita dan sebagainya. Kita tak ada masalah. Malah kita boleh menerima dan menghazami karya-karya yang dihasilkan daripada teman-teman kita di Korea. Maka sudah menjadi satu macam fenomena baru yang disebutkan sebagai gelombang Korea itu ya. The Hallyu itu ya, Hallyu. Jadi dengan sendirinya bahawa ini adalah satu gambaran bahawa di antara perkara yang paling mudah untuk diterobosi adalah kesenian dan kebudayaan. Agak mudah sebab bahasanya sama. Walaupun dari segi bahasa yang digunakan berbeza, tetapi anak-anak kita boleh bercakap bahasa Korea semata-mata kerana mendengar nyanyian daripada misalnya Gombang Singki, ataupun dia mendengar nyanyian Rain, ataupun mereka menonton Winter Sonata ataupun Autumn Sonata, mereka sudah faham. Atau menonton filem Korea yang hebat macam Teguki misalnya, mereka faham. Begitu juga dan ini adalah peluang istimewa untuk kita menyerapkan nilai kita. Ya, Khalid menyebutkan tentang bahawa filem kita kadang-kadang hilang inti dan semangat kemelayuan atau kemalaysiaannya itu saya fikir itu perkara yang serius yang harus kita perlihatkan. Sebab kalau kita menonton filem Hindustan, kita faham bahawa itu filem Hindustan. Kalau kita menonton filem Tamil, katalah kita mengambil sebuah filem Tamil yang terkenal Mudalvan misalnya ya, arahan dilakonkan oleh Arjun dan Manisa Koraila misalnya. Filem itu orang faham bahawa ini adalah filem Tamil dengan nyanyian yang didondangkan oleh orang daripada budaya itu, dan juga di komposisi musiknya dibuat oleh A.R. Rahman. Orang tahu itu sekaligus adalah filem Tamil. Begitu juga kalau orang menonton filem daripada Thailand, mereka faham. Tetapi ada masalah bila kita menonton filem Malaysia, kita tidak dapat identiti yang jelas. Sebelum saya beralih kepada Pak Khalid, soalan saya tadi, kalau saya minta pencerahan sedikit daripada Datuk, kerana kita gambarkan bahawa pendekatan monolog jual ubat Pak Khalid itu berkesan dalam menjembatani kesenjangan antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi kenapa itu tidak berkesan ataupun mungkin tidak dilakukan oleh media popular misalnya? Itu sebenarnya bukan tidak berkesan, tetapi ini kadang-kadang dasar perniagaan isu struktural. Misal kata kita menerima masuk karya daripada Indonesia, tetapi agak sukar untuk kita masuk atau menerobos ke dalam industri televisi ataupun televisyen di Indonesia ini. Tetapi apa yang berlaku sekarang, misalnya kita menghantar Upin dan Ipin, dengan sendirinya Upin dan Ipin telah mengubah senario itu. Tapi sebelum itu saya nak ingatkan, Pak Khalid ini, saudara Khalid ini adalah seorang penjual ubat yang original, bukan penjual ubat pelakon. Memang asalnya dia penjual ubat. Original. Kita harus ingat, ya. Di antara penjual ubat dalam seni dengan penjual ubat betul-betul, memang dia ni betul-betul. Asalnya, sebab Khalid ini didiscover oleh seorang pengkritik filem drama yang terkenal, namanya ialah Christian Jit, mendiang Christian Jit ataupun Uteh. Dan saya dulu aktif dengan drama, dan beliau telah membawa Khalid Saleh untuk berlakon kerana beliau begitu terpesona melihat bukan persembahan, melihat Khalid Saleh menjual ubat. Teknik Khalid Saleh menjual ubat itu yang mengagumkan beliau. Dan apabila beliau diperkenalkan, Khalid telah dibawa untuk kali pertama bukan bunuh diri karya Dinsman. Jadi tiba-tiba kita melihat bahawa anak-anak yang selalunya sekadar menjual ubat, tapi mempunyai keupayaan untuk mencorakkan dunia teater. Jadi saya fikir itu discovery yang penting dalam sejarah teater Malaysia. Jadi Khalid ini bukan jual ubat main-main, jual ubat betul-betul. Dan sekarang ini beliau adalah seorang pelakon filem yang pelakon drama dan filem yang baik. Bahkan yang diraikan sebagai antara yang terbaik. Kita berikan tepukan kepada Pak Khalid. Saya suka dengan istilah jolokan itu tadi, penjual ubat yang original, sebab ada penjual ubat yang tak original. Tapi saya nak membetulkan persepsi ini sebenarnya, kan. Sebab seperti Datuk Johan kata, Christian Jit membawa saya ke dunia pentas. Padahal sebenarnya dunia pentas tu saya implement dalam kerja-kerja jual ubat saya. Jadi sebab tahun 63 saya dah pentaskan kubur tak bertanda di kampung saya dengan tiket RM1 untuk mengutip derma sekolah yang hampir roboh.
Jadi 72 Rahim Razali buat Kuda dan Dara di panggung eksperimen masih percuma. Tapi saya di kampung dah buat teater dengan tiket RM1 dan selama 11 malam. Jadi bekal pengalaman saya sebagai pengarah, sebagai pelakon, sebagai penulis skrip dan sebagai pembuat panggung untuk pementasan itu, saya gelar di gelanggang jual ubat. Jadi terserah nak terima yang mana satu. Saya Semua pun boleh. sebenarnya nak buat penjelasan juga. Okay. Kalau saudara baca buku terjemahan ini, ada introduction yang dibuat oleh Soleha. Tetapi ada juga pengenalan yang saya buat. Saya membuat pengakuan bahawa sebenarnya saya bermula daripada bangsawan. Apabila bangsawan bintang 3 opera main di kampung saya. Dan saya membesar bersama bangsawan itu. Dan bangsawan itu bankrupt di kampung saya. Apabila kumpulan bangsawan itu gulung tikar balik, ada guru di tempat itu namanya Cikgu Mesdi yang telah menggunakan sebahagian daripada prop tu untuk digunakan sebagai sandiwara. Di situlah saya kenal Cikgu Mesdi itu, pendek-pendek sikit. Khalid kenal Cikgu Mesdi itu. Itulah mulanya saya main sandiwara. Dan kita harus ingat masa dulu dia tak ada catering ni. Dia pakai balai je. Balai, dan kemudian kita terpaksa tukar balai itu jadi main wayang. Berapa tiket, berapa harga yang dibayar kepada kumpulan Badan Bistari Sungai Balang ketika itu? RM35 Yasin. Itulah duit bayar pelakon wanita, sebab kita cari pelakon wanita yang boleh menyanyi dan juga boleh berlakon. Sebab interlude dia akan menyanyi dan kemudian dia akan jadi berlakon, dan kita pastikan skrip dia tak banyak. Jadi pengalaman itu kalau dapat tolonglah baca. Sebenarnya saya bermula macam Khalid. Saya bangsawan dulu. Mengaplikasikan teori dan pengalaman berteater saya itu ke dalam, kalau Khalid hanya dalam dunia pentas, tapi saya dalam dunia korporat sekali. Ya, itulah Pak Khalid, dia kata dia bawa teater ke dunia jual ubat dia. Datuk bawa bangsawan ke media prima. Begitulah. Jadi tuan-tuan, dengan rasminya sofa putih ini bukan hanya sofa putih, tapi ini sofa pengakuan. Dua-dua pihak telah membuat pengakuannya. Kalau ada ingin tapi ya, dia Datuk. belilah buku ni. Okey, ya. Datuk pesan minta saya promosikan. Tolong beli buku Datuk Johan. Dan buku Khalid. Okey, dan buku Khalid juga. Pak Khalid dia menarik pendekatan, dia kata, apa susah-susah beli? Tengok dulu kan. Kalau ada duit beli, tak ada duit ambil je. Itu Pak Khalid punya style. Tak, saya sebenarnya dicabar. Satu ketika, sebab pengalaman kerja saya macam-macam. Selain daripada jual sate, jual kacang putih, kena baling saya di stadium. Tanyalah Isma Saring tu. Isma Saring duduk kat luar, saya tukang jaja depan orang, kena baling pasal kacang basi. Ya. Jadi pengalaman saya dengan Isma Saling, saudara Isma Saring ni panjang sejarahnya di kampung Semerah Padi, Jalan Ceras. Itu antaranya. Kemudian bila perpisahan saya dengan Isma Saring, dia balik ke Kelang, saya pun pergi ke Singapura buat kerja kontrak. Pernah satu ketika saya ikut Kelenden Lori. Bahkan saya pernah asah batu nisan Cina mati belakang Dewan Bahasa. Masa itu tak ada grinder, pakai batu besar tu. Saya dengan sepupu saya. Saya tarik, dia tarik. Saya tolak, dia tarik. Lama-lama saya, ini kerja apa ni? Ya. Jadi daripada situ kemudian saya tengok bapak saya waktu yang sama, orang tua saya memang kerja jual ubat. Saya tengok dia merayap sana sini, habis tiket-tiket kapal terbang semua dipamer di depan. Dalam hati saya, senang betul orang tua ni, pergi sana bawa beg, senang sangat. Raden Saleh. Ya. Dia jual majun 4 tani. Jadi saya kata, saya rasa saya nak jual ubat lah Pak. Kalau lepas tu dia kata kalau berani, kalau pandai, silalah. Jadi dalam hal-hal begitu, saya dapati orang jual ubat ni banyak pembohongnya. Betul, terus terang saya kata, bohong bukan apa, ubat yang dijual tu betul, tapi cara pendekatannya. Ada batu dibungkus kain kuning, nanti tunggu jadi anak monyet. Pun ada. Jadi secara ya marketing lah, tapi itu bohong juga walaupun marketing. Obatnya betul. Kemudian saya fikir saya nak buat satu pendekatan yang lain. Itu tadi pengalaman saya berteater. Waktu itu istilah teater tak ada sebagaimana disebut oleh Datuk Johan tadi. Apa sandiwara. Istilah teater tak timbul lagi. Jadi pengalaman saya buat sandiwara 11 malam. Dapat collection 5,000 lebih waktu itu. Hebatlah masa tu. Hebatlah 5,000 masa tu. Hebat sangatlah. Jadi saya lah tu tukang buat apa, saya bermain, saya lah tukang apa mencanang habis rata kampung dengan laut hela naik kapsai 50 ni.
datanglah beramai-ramai segala macam. Dapat collection 5,000 serah kepada guru besar. Ini apa ni hasil daripada persembahan sandiwara tadi. Ya. Jadi pengalaman daripada itu saya implement dalam pendekatan jual ubat. Ya. Itu sebab orang bila saya jual ubat, orang tertanya-tanya dia ni jual apa sebenarnya. Tak cerita pasal ubat pun. Saya pasang lilin aja sebatang. Kemudian saya perhati daripada jauh. Orang pun berhenti kan. Satu perhati hal saya tengok api lilin. Jadi bila orang dah ramai saya terpaksa bercakap lah. Itu saja kan. Jadi bercakap hal-hal yang logik berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Itu saja. Tapi soal batu bungkus kain kuning jadi anak monyet tak timbul sama sekali. Jadi akhirnya saya kata yang penting dalam hidup inilah akal manusia, bagaimana kita meneruskan perjalanan hidup kita dengan satu perjalanan yang orang kata bukan saja perjalanan hidup, perjalanan akhir hidup yang diterima sebagaimana dalam Quran disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi hal-hal ini memerlukan pemikiran yang halus dan tajam. Jadi pemikiran halus yang tajam ini datangnya daripada minda yang baik. Minda yang baik datangnya dari bahan makanan yang baik. Termasuklah makan majun ini umpamanya begitu. Jauh corner dia tu. Jauh corner dia. Mujuk Pak Khalid tak bawa majun dekat depan ni kan dia dah. Sebelum tuan-tuan keluar daripada IDPM ni kena beli satu paket majun Pak Khalid. Tapi Pak Khalid dan Datuk Johan. Majun tak bawa. Tak bawa. Kalau nak cari majun tu ada kat kedai majun Pak Tani. Okey, walau macam mana pun Pak Khalid dan Datuk Johan, kita masih kena ikat dengan tajuk yang dah diberikan oleh Cik Khair pada perbincangan kita hari ini. Soal Cik Khair Gadirun tak ada, kita cakap je benda lain. Abaikan. Ini pentas kita Datuk menarik. Datuk, hanya di sini saja kita boleh bicara apa saja dan tidak akan dipengapakan. Lebih sekali dengan Pak Khalid. Silakan kalau ada soalan-soalan yang ingin tu tengok. Silakan. Banyak teaternya sekitar 80-an 90-an. Memasukkan salah satu karakter atau watak orang yang dalam quote unquote orang kata orang sivil. Maling. Jadi apa yang Datuk Johan cuba nak sampaikan kepada penonton? Itu saja. Kita mesti ada suatu watak yang sebenarnya rounded, yang bulat, yang lengkap, komplit, cukup, ya. Dan selalunya watak yang paling mencabar adalah watak yang dan paling berkesan. Bukan saja paling mencabar, tapi paling berkesan adalah watak yang dapat menggambarkan personality manusia yang pelbagai dari segi karakternya. Jadi selalunya saya sendiri gemar watak-watak gila ini bukan kenapa. Sebab saya fikir hanya dengan kegilaan saja orang boleh tertarik kepada karya tertentu. Dan dalam karya-karya saya pun sebenarnya dalam drama pentas saya hampir setiap drama itu ada kegilaannya. Kalau tidak gila wataknya, gila pelakonnya, ya. Dan ramai yang pelakon bersama-sama saya dalam kegilaan saya termasuk Dr. Ibrahim Ghaffar sekali. Jadi saya percaya bahawa watak-watak ini adalah watak yang penting. Bagi saya pernah diarahkan oleh Mustafa Noor dalam drama. Saya pernah berlakon, sama kalau saya buat pengakuan. Saya tidaklah sehebat Khalid, tapi saya sekadar pelakon di pentas, saya tak sampai ke filem. Dan saya cuma nak ingatkan, kalau ada filem Hanyut yang diarahkan oleh Uwe Haji Syahri, tolonglah tengok watak yang dimainkan oleh ulat yang paling dahsyat pernah hidup dalam filem Melayu, iaitu watak yang dibawakan oleh Saudara Khalid. Kalau filem Hanyut itu ditayangkan, salah sebuah filem yang paling mahal dalam produksi di Malaysia, saya fikir tak lama lagi akan ditayangkan. Jadi itu watak ulat dengan viciousnya, dengan dia punya dendamnya, dengan dia punya putarnya dan sebagainya. Di dalam dunia ni saya fikir Khalid dia boleh bawa watak tu. Tapi saya nak balikkan kepada apa yang disebutkan tadi, bahawa saya pernah berlakon dengan Mustafa Noor, iaitu drama itu tajuknya ialah Musuh Rakyat, Enemy of the People, yang merupakan adaptasi daripada karya Henrik Ibsen, ya. Sebuah karya yang cukup kompleks. Jadi watak itu adalah watak Dr. Stockman. Wataknya cukup kompleks, sukar, panjang, dialognya 13 muka saya. 13 muka satu-satu dialog. Jadi saya berlakon dalam drama itu dan saya selalu percaya bahawa ini adalah drama yang sukar. Kata orang kalau nak jadi pelakon sebenarnya, to be a real stage actor,
you have to play two roles. One, satu ialah Hamlet. Satu lagi ialah Dr. Stockman. I have done both, okay? Jadi maksud saya, watak itu adalah watak yang kompleks. Ya? Bila kita melihat bukan bunuh diri, watak orang yang dalam keadaan kata istilah Jawanya ini adalah kemuncak segala kebingungan, puyeng lah. Ya? Ini adalah puncak segala kebingungan apabila keadaan permasalahan itu diuber-uberkan, ya, dikacau dengan dahsyatnya. Jadi watak ini adalah watak yang berada dalam keadaan sama ada dia harus membunuh dirinya atau tidak dan sebagainya. Yang ini yang telah dilakonkan dengan baik melalui drama Bukan Bunuh Diri. Jadi watak-watak seperti ini impaknya cukup luar biasa. Orang akan ingat watak-watak ini. Sebab watak ini macam bila saya buat satu drama namanya Ashura. Orang tak ingat jalan cerita, tapi orang akan ingat Muhammad Abdullah dengan perkataan yang disebutkannya itu, iaitu ada kerja ada gaji. Sampai hari ini Muhammad Abdullah dah meninggal 10 tahun. Tetapi bila sebut Muhammad Abdullah, orang akan ingat karakter itu. Jadi saya fikir ini adalah tarikan kekuatan yang ada kepada watak sedemikian. Kerana itu watak-watak sewel itu tarikan yang penting. Watak cerdik yang tidak lurus, bukan sewel. Silakan kalau ada pandangan, komen. Bersama Datuk Johan Jaafar dan juga Pak Khalid. Ada lagi ramai teman-temannya ni. Pak Agi angkat tangan, saya nampak. Boleh? Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tuan ya. Rakan saya. Budaya popular ni memang satu gejala yang kalau tidak boleh ditangani, maka dia akan mungkin mengakibatkan kerosakan kepada pemikiran remaja kita. Ya. Dan ramai penaja dia, tak penaja pun dia boleh hidup sebab dia popular. Apatah lagi kalau ia dikaitkan dengan seks, dengan dadah, dengan wanita, pria, remaja dan sebagainya. Jadi apakah peranan media, sama ada mass media, televisyen ataupun radio, ya, televisyen ataupun radio atau atau RTM atau media prima, ya, berita harian ataupun utusan, apa peranan kita? Sebenarnya kerana kalau kita tidak mainkan peranan yang penting, kita remaja akan jadi tua, akan jadi tua dan tidak ada kuasa lagi. Jadi kita mahu remaja kita itu dibina dengan drama yang bukan popular, drama yang bertamadun seperti apa yang anda Datuk lahirkan, dan pelakon yang bertamadun seperti Khalid. Jom kita sama-sama memertabatkan drama ini di media kita. Terima kasih pandangan Pak Agi. Mungkin kalau Pak Khalid ingin memberi respon kepada pandangan itu, soalnya apakah benar kita menerima ancaman budaya popular ini? Pak Khalid punya pandangan dulu. Ancaman atau tidak sebenarnya berbalik kepada kita sendiri, kan? Kalau kita kuat, maknanya kalau budaya ni budaya yang kata orang Jawa yang luas, maknanya yang diterima akal fikir, diterima oleh peraturan budaya. Maknanya kalau digerakkan secara teratur, maknanya kita tak perlu bimbang benda-benda ni. Sebab yang berlaku sekarang adalah sistem kita, bagi saya sistem sebenarnya. Kenapa sistem pendidikan kita tidak mengajarkan, kalau kita bandingkan dengan Indonesia umpamanya, dari peringkat sekolah dasar lagi. Kanak-kanak dah dikenalkan arti kesenian, arti gerak, arti ekspresi, dah dikenalkan. Kita dah bila dah sampai satu peringkat dah keracunan, orang kata, barulah nak belajar teater, barulah nak belajar kesenian, barulah nak belajar art and design ke apa. Sebenarnya racun dah banyak dalam kepala dah. Jadi sepatutnya daripada peringkat dasar sistem pembelajaran kita sebenarnya harus dirubah. Yang pertama antaranya yang saya tulis itu tadi, ya. Tulisan yang berkait dengan persoalan bangsa, tulisan Melayu satu ketika yang sekarang disebut sebagai tulisan Jawi, ya. Dulu sebenarnya tulisan Melayu tu yang saya ingat masa saya sekolah rendah dulu belajar tulisan Melayu dan tulisan Rumi. Jadi ini sekarang dah tak ada. Ini di antara hal-hal yang menyumbang kepada tadi penyakit-penyakit yang ada di persekitaran kita. Jadi kalau sistem kita dibangun dengan kukuh, sistem pembelajaran umpamanya tentang kesenian, tentang apa itu kesenian,
apa itu peradaban, apa itu budaya, apa itu sopan santun, apa itu tertib, diajarkan dari peringkat bawahan. Jadi semakin lama semakin apa ni, sampai ke peringkat universiti benda itu dah ada dalam kepala. Ya. Jadi saya cukup hormat pada Saudara Khalid kerana dia bukan sebarangan pelakon dan dia tidak akan berlakon dalam filem popular. Dia akan berlakon pengarah yang baik, pengarah yang bukan popular macam Uwi Sa'ari, dan lakonannya memang dipilih drama-drama dia. Jadi justru itu bagaimana drama-drama ini nak diangkat di kalangan pelajar kita. Kita sekarang ini di Kementerian Pendidikan telah pun mengubah dasar dia, iaitu di mana pelajar kita sekarang ni kalau dia aktif dalam, bukan untuk akademik saja, tapi juga dalam lakonan, dalam sastra dan sebagainya. Jadi macam mana nak masuk itu supaya jangan lagi terlacur. Macam tu. Dalam lambakan drama popular, Datuk. Saya boleh jawab soalan lagi. Dia bergantung. Saya sebenarnya agak toleran dalam soal ini. Kita ada, macam juga orang mengatakan bahawa kita harus melahirkan karya-karya besar dalam bidang sastra. Betul, saya setuju. Saya tak ada masalah karya-karya yang ditulis oleh katalah penulis-penulis besar yang hebat-hebat. Ismail Saring ke Khalid ke Ibrahim Ghaffar ke siapa saja, ya. Saya tak ada problem dari segitu. Itu begitu juga karya-karya sastrawan negara. Tapi saya juga toleran pada golongan muda yang misalnya bercakap tentang kesusastraan indie misalnya, novel-novel indie dan sebagainya. Begitu juga pembikin filem. Kita juga toleran kepada orang-orang yang mencuba untuk memberikan ruang kepada pembikin filem muda, tetapi mungkin tidak bersesuaian dengan cita rasa kita. Cara Ibrahim Ghaffar Ibrahim Agi menyampaikan sajak-sajaknya, mungkin ada kelompok puris yang mengatakan bahawa ini bukan caranya, tidak cukup sufi misalnya. Dr. Ibrahim Ghaffar ada pandangan yang mengatakan bahawa cara penyampaian puisi ataupun sajak oleh Ibrahim Ghaffar Ibrahim itu tidak cukup sufi, atau tidak cukup mistik, atau tidak cukup baik, malah bertentangan. Aku dah nyanyikan 3 lagu saja, aku tak sufi lagi. Contohlah. Penyair sufi pun tak boleh buat macam itu. Jadi aku yang paling sufi sebenarnya. Jangan lihat luaran. Sebenarnya sufi. Itu sebenarnya sufi. Jadi apa yang nak saya katakan adalah bahawa masing-masing ada pendekatan itu sendiri. Dan oleh kerana itu, kita juga dalam drama misalnya, kita harus memberikan penekanan juga kepada peluang untuk orang menyatakan pendirian mereka. Tetapi kita harus mengenal di antara Jauhari dengan Manikam. Dan inilah proses pembelajaran yang kita lalui supaya kita dapat mengenal. Dan saya setuju dengan Khalid bahawa pada akhirnya apa yang kita lihat, Kementerian mencuba melalui Komsas untuk mengetengahkan drama, sajak, cerpen dan novel untuk dibaca. Soal sama ada untuk lulus periksa atau tidak, itu soal lain. Saya ada kekhawatiran mengenai itu. Saya takut dia tidak sampai pada peringkat apresiasi. Dia hanya untuk tujuan lulus periksa. Tetapi sekurang-kurangnya ada usaha ke arah itu. Jadi saya fikir ini adalah landas yang betul. Dan saya juga bersetuju bahawa kita harus, siapa yang nak membetulkan semua ini? Siapa yang nak mengubah ini? Kita, pandangan kita, keupayaan kita untuk memberikan yang terbaik. Dia prima katanya tu. Betul, saya setuju. Kita mencuba. Tapi kalau misalnya, kalau dalam program soal jawab pun, ramai kawan-kawan tak tengok sebab dia lebih suka tengok drama lain ataupun benda-benda lain. Jadi kita ada masalah. Program Saudara Munawar ditonton oleh 200 atau 300 ribu. Tapi kalau drama misalnya yang agak popular ditonton oleh berjuta. Jadi jangan salahkan dia. Jangan salahkan kita. Kita mencuba, bukan tidak. Kita bagi ruang. Tapi kita mesti berusaha ke arah itu. Kita harus memperbaiki, memberikan ruang untuk ada elemen intelektual. Di dalam karya-karya drama kita bagi percubaan. Misal kata, saya tidak perlu menjawab bagi pihak syarikat saya lah, tetapi daripada 10 filem yang saya buat di syarikat saya berikan sekurang-kurang 30% mesti untuk golongan muda, kelompok indie ni. Percubaan untuk mereka mencuba. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat menerobos. Begitu juga dari segi production house, kita menggalakkan banyak production house baru untuk muncul, sebab kita mesti bagi peluang ini.
Pak Agi, mikrofon tu diambil supaya dia benarkan orang lain. Supaya dibenarkan orang lain. Bukan. Kalau bagi mikrofon ke Agi, Pak dia tak Agi naik berhenti. ke pentas. Dan saya takut, Syed, Ya. bila bagi peluang pada Agi, dia akan baca sajak. Tak apa, untuk menunjukkan. Maaf, kita bercakap di kalangan Tak ada kawan-kawan. masalah. Ini sofa putih kita warnakan bersama. Silakan kalau ada lagi pandangan balas soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Usman Ibrahim daripada Gapena. Berbalik kepada tajuk perbincangan kita, bolehkah peradaban dibina menerusi teater? Jawapan saya, boleh dan perlu sebenarnya. Dalam satu peradaban, dibina oleh manusia. Manusia kita kena ada keseimbangan di antara kesedaran minda yang tinggi, IQ, dan kesedaran ESQ, emotion dan spiritual quotient. Kena ada keseimbangan sebenarnya. Contohnya, kalau seseorang itu, kalau dikatakan mempunyai IQ yang tinggi, hidupnya akan berjaya. Dia sebagai seorang profesional, jurutera, peguam dan saintis. Sebenarnya, pada realiti itu tidak mungkin berlaku. Dia mungkin seorang jurutera, tapi jiwanya kosong. Dan untuk menyeimbanginya, dia kena ada ESQ. Kita ambil contoh Leonardo da Vinci. Dia adalah seorang pelukis Mona Lisa. Dan ramai juga yang tahu dia adalah seorang saintis. Teori-teori penerbangan. Jadi ada keseimbangan di antara IQ dan ESQ. Dan untuk soalan kedua, mampukah persaingan budaya popular ditangani? Saya fikir kita memang mampu, cuma kita kena package. Teater itu kena dipackage semula untuk dipopularkan. Terima kasih. Untuk saya sebenarnya dua-dua saya boleh. Dapatkah peradaban dibina menerusi teater? Kan? Bagi saya boleh dan tak boleh. Dua-dua saya pakai. Maksudnya boleh kalau digerakkan secara secara bersungguh dan berterusan, bukan bermusim. Waktu yang sama, dan dia tidak boleh kalau tidak dapat memberi tidak ada satu gerakan. Contohnya di dalam teater sendiri kita ada tema. Dalam bidang penulisan kita ada Gapena. Jadi peranan masing-masing harus sedar, tanggungjawab masing-masing harus disedari. Apa tanggungjawab masing-masing? Umpamanya Gapena dalam bidang penulisan. Adakah semata-mata semua sebagai penulisan semata-mata? Penulisan berkait dengan persoalan manusia. Manusia berkait dengan persoalan budaya. Budaya berkait lagi dengan persoalan bahasa. Jadi ini semua berkait rapat, masing-masing saling melengkapi. Sama juga teater itu sendiri, dia saling melengkapi. Kalau tak ada kesenian itu sendiri secara umumnya, kalau tak ada jadi kosong. Tapi untuk apa benda-benda ini diwujudkan atau wujud di dunia? Untuk apa sebenarnya? Untuk dimanfaatkan. Jadi contohnya tangan ni, kekuatan tangan ni hanya kalau tidak ada jari, padahal kecil je jari ini. Tapi kalau tidak ada jari, kekuatan tangan tak ada. Jadi sama juga dalam industri dalam kehidupan secara umumnya, walaupun ada korporat, ada segala macam yang mengangkat martabat hidup manusia, tapi kalau tak ada hal-hal ini, umpamanya tentang kesenian, tentang bahasa, tentang kedaulatan bangsa dan tentang teater segala macam, dia akan terasa kekosongan. Jadi balik pada persoalan tadi, teater tidak dikenali oleh sebilangan masyarakat di luar, apatah lagi di kampung. Yang dia tahu bangsawan, sandiwara mungkin dia tahu. Jadi dia tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Sebab berbalik kepada yang saya katakan tadi, sistem. Sistem kita tidak mengajarkan daripada peringkat rendah. Paling tidak, kalau di peringkat diajarkan dari peringkat rendah lagi, sekurang-kurangnya anak balik sekolah petang ni ada latihan teater. Jadi mak bapak yang tidak pernah dengar istilah itu dia sekurang-kurangnya akan mengambil tahu teater itu apa. Ya, teater itu apa? Akhirnya kan sama juga dengan tuition. Satu ketika mak bapak tak tahu apa itu tuition. Tapi kerana
diajarkan sudah mesra dengan tuition kan. Orang-orang kampung, emak-emak apa nenek-nenek pun dah boleh sebut tuition, tak tahu maknanya pun dia mungkin tak tahu. Cuma lidah Jawa tu tebal sikitlah tuition gitu kan. Tapi dah tahu. Jadi sama juga. Jadi balik pada persoalan yang dibangkitkan oleh saudara Osman ya. Jadi persoalan ni sebenarnya tanggungjawab semua yang berada di lapangan masing-masing, peranannya. Okey? Contohnya Gapena, persoalan bahasa harus digerakkan, harus dibuat satu resolusi umpamanya persoalan bahasa. Sebab benda ni saya dah tulis. Kenapa saya tulis buku Melayu Hilang di Dunia adalah rasa tanggungjawab saya. Sebab semua bangsa dalam dunia ini ada sandaran negaranya. Orang Afghanistan ada sandaran dia, negara Afghanistan. Orang Cina ada negara Cinanya, orang India ada negara Indianya. Orang Rusia ada sandaran negara Rusia. Tiba-tiba orang Melayu, bangsanya pun dah tak ada, hari-hari diusung kad pengenalan tu, tapi dia tak tahu yang bangsa dah tak ada. Yang ada hanya warga negara. Warga negara itu bukan bangsa, warga negara itu taraf penduduk. Orang Afrika duduk sini 15 tahun, dia boleh memohon warga negara. Bangsa dah tak ada. Dah lah bangsa tak ada, negara pun dah tak ada. Cuba bayangkan. Semenanjung Tanah Melayu dah tak ada. Pandai-pandai pula disebut Semenanjung Malaysia. Malaysia lahir 1963. Habis bangsa yang lahir sebelum itu, yang wujud sebelum itu bangsa apa? Dan ini sepatutnya digerakkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang kononnya ada semangat tentang nilai agama, nilai bangsa, nilai negara. Jadi kalau Melayu dah tak ada bangsanya, mana nak datang negaranya? Negara berkait dengan bangsa. Sama juga dengan bahasa. Orang Perak datang sini, Aceh nak ke mana ni ke? Kita tahu orang Perak. Di mana? Rujukannya Perak. Kan? Jadi kalau orang Pahang bunyinya lain, ini orang Pahang. Dia mau nak gimana? Dah tahu orang Kelantan. Daripada bahasa tadi. Jadi kita ada bangsa Melayu. Bahasanya pun dah berterabur dah. Kan dah tergabur tu. Tapi ini jadi popular dah. Ini hal-hal yang harus diambil perhatian oleh, bukan saja oleh Gapena, oleh siapa saja, termasuklah dalam teater yang satu ketika ada tema tak tahu apa peranannya. Sampai sekarang. Akhirnya saya bergerak sendiri. Sebab saya tak boleh menyandarkan semangat saya kepada tema. Saya bergerak sendiri dan dibantu oleh kawan-kawan yang terdekat, semangatnya, moralnya, materialnya, termasuklah ITBM yang selama ini. Terima kasih kepada ITBM, yang termasuklah Datuk Johan sendiri yang memberi semangat yang padu kepada saya. Jadi alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya sudah pernah menjelaskan jangan sesekali menyebut lagi maling sial untuk negara Malaysia daripada Indonesia. Saya tak tahu kalau polemik yang Pak Khalid bawa itu akan menumbuhkan soalan-soalan lain. Saya cuma nak mengingatkan bahawa tajuk kita masih lagi teater, peradaban dan juga persaingan budaya popular. Jadi kalau ada pandangan lagi silakan. Kita masih ada penonton. Ayah. Teater masih berkait dengan peradaban. Teater masih berkait dengan manusia. Dia tak boleh lari. Walaupun saya bercakap barangkali di luar kerangka persoalan teater umpamanya. Tapi teater itu harus diingat. Dia mengangkat persoalan manusia yang berkait dengan budaya, bahasa dan peradabannya. Baik. Okey, ada soalan lagi? Saya teruskan. Saya ada soalan di sana. Tolong majukan mikrofon. Tolong perkenalkan tuan. Mikrofon diberikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panelis dan moderator. Sebenarnya saya baru sampai daripada Tanjung Malim. Okey. Saya Cikgu Razali Ahmad daripada UPSI, UPSI. Ya, silakan. Bila mendengar, saya tak nampak, tapi bila mendengar tentang bahasa, tentang peradaban, tentang linguistik, tentang kesusastraan Melayu Nusantara atau whatever, saya rasa terpanggil dan berinisiatif. Walaupun saya penat sekarang, tapi saya dengar dengan apa penceramah kita bercakap, saya menjadi semangat. Jadi persoalan saya sekarang, dalam transmisi zaman hari ini, dunia yang penuh globalisasi, yang hampir ke arah gokal, peradaban bahasa saya rasa terlalu dirojak-rojingkan. Pusaka Melayu, bahasa Melayu, arena kesusastraan Melayu semakin dipinggir. Malah ada orang mengatakan
hari ini belum sudah pupus pengkritik sastra ataupun penganalisis bahasa. Wahal kita melihat pada hari ini, termasuklah panelis yang berada di hadapan hari ini, merupakan seorang pengkritik bahasa, pengkritik sastra, penyunting bahasa, penyunting sastra untuk nak mengenengahkan, nak menampilkan satu peradaban Melayu supaya menjadi terulung dan terbilang. Jadi ini adalah rungkaian saya, cetusan saya dalam keadaan kepenatan. Jadi minta ulasan daripada panelis. Terima kasih. Panel kita, ya, terima kasih Tuan. Panel kita pada petang ini adalah Datuk Johan Jaafar dan juga Pak Khalid Saleh. Mungkin Datuk memberi respon balas. Boleh saya dapat nama Tuan semula? Saya tak dapat tangkap tadi. Dari UPSI saja saya maklum. Nama Razali Tuan? Ahmad. Cik Ahmad. Razali Ahmad. Okey. Saudara Razali Ahmad, terima kasih soalan yang sangat cerdik lagi cerah. Yang dibangkitkan itu, saya fikir ini adalah perkara yang patut sama-sama kita fikirkan, bahawa pada akhirnya kami ini sebenarnya bukan pengkritik, kami adalah pencinta, penyayang bahasa, pencinta sastra, pencinta seni budaya dan juga aktivis. Walaupun saya tidak seaktif dulu, tetapi saya masih menganggap diri saya sangat aktif dan terbabit dalam aktiviti ini. Saya sangat bersetuju dengan pandangan mengatakan bahawa kita harus membina, memikirkan semula, rethinking proses pembikinan ataupun pembentukan kebudayaan ini. Sebab pada akhirnya budaya, seni dan sebagainya ini ada kaitannya dengan citra kita, dengan nilai kita, dengan value sistem kita. Kalau satu ketika dahulu kita didendangkan dengan cita-cita rakyat, dengan cita-cita nasihat seperti Pak Pandir yang telah pandirnya si Pandir oleh Khalid Saleh. Jadi pada ketika itu kita belajar dan kita membina sistem nilai dalam diri kita melalui karya-karya itu. Cerita fantasi yang hebat yang digambarkan dalam cerita-cerita romantis Melayu misalnya, Hikayat Malim Deman, Malim Dewa dan sebagainya. Ada orang menyebutkan bahawa alangkah hebatnya filem Lords of the Ring, ada watak manusia yang boleh hidup berpanjangan. Dalam tradisi sastra Melayu sudah ada, iaitu orang bunian, ya. Gambaran itu, cuma kita tidak memberikan legitimasi kepada aspek itu, maka kita tenggelam kadang-kala. Kadang-kadang kita juga merasakan bahawa kita mempunyai karya yang cukup hebat, terasnya macam Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Merung Mahawangsa. Tetapi bagaimanakah kita mentafsir karya-karya ini untuk kita bawa ke dalam filem? Banyak, saya nak sebutkan satu, saudara saya, banyak orang tak tahu bahawa karya puisi yang terpanjang di dunia bukan datang dari dunia barat. Puisi bertulis yang terpanjang di dunia namanya La Galigo, iaitu sebuah karya epik orang Bugis. Panjangnya 2 kali ganda lebih panjang daripada Mahabharata dan Ramayana. Panjangnya lebih panjang daripada karya yang ditulis oleh Homer, iaitu Iliad dan Odyssey. Orang juga tidak tahu bahawa puisi yang terpendek di dunia bukan datang daripada dunia barat, tetapi datang daripada dunia sebelah sini. Puisi yang ditulis oleh Sitomurang, iaitu Malam Lebaran, puisinya Bulan di Atas Kuburan. Sangat sufi. Malam Lebaran, puisinya Bulan di Atas Kuburan. Itulah puisi yang terpendek, tetapi kita tak faham, ya. Jadi saya bersetuju bahawa kita harus mengembalikan nilai ini, keupayaan kita untuk mengenal. Sebab itu saya selalu memberikan peringatan dalam tulisan-tulisan saya supaya kita membaca sejarah Melayu, supaya kita membaca kitab-kitab yang boleh memberikan kita citra dan nilai sebenar bangsa kita ini. Khalid sangat passionate tentang soal bangsa ini, sebab banyak orang lagi tidak lagi melihat bangsa itu sebagai penting. Mereka mengatakan bahawa sekarang di dalam dunia global, kita harus berfikir secara global, harus menenggelamkan identiti kita. Saya sebenarnya tidak bersetuju pandangan itu, bahawa pada akhirnya kita juga tidak salah menjadi orang Muar, tetapi pada waktu yang sama orang Johor dan rakyat Malaysia dan orang Melayu yang pentingnya. Dan kita masing-masing ada identiti. Yasin Saleh dengan keyasin Salehannya datang daripada Pahang misalnya, dia boleh beridentitikan Pahangnya. Tetapi pada akhirnya kita juga masing-masing harus mempunyai teras, dan teras itulah yang sebenarnya mungkin pada pandangan saya lah, ya, yang telah mulai hilang. Kita harus kembali kepada teras itu.
Datuk dan Pak Khalid untuk membantu kita mendarat secara berkesan ya. Berbalik kepada apa yang kita bicarakan selama hampir 1 jam ini. Kita secara tidak langsung mengakui bahawa teater itu masih penting. Satu unsur budaya, representasi nilai yang mungkin lebih halus, lebih tinggi dalam konteks muatannya, ilmunya. Namun memang ada saingan dengan budaya popular. Tetapi di sana-sini juga kita mendengar penggiat teater, bahkan di Malaysia, di ibu kota Kuala Lumpur juga, banyak kekangannya dari segi karyanya, dari segi ruangnya, dari sempat, dari segi budaya model niaganya. Jadi kita melihat hambatan itu, tapi di waktu yang sama kita mengakui bahawa kita perlu memperkasa teater dengan karya-karya yang baik untuk mengangkat apa juga nilai peradaban yang kita sebutkan sepanjang 1 jam tadi. Apa yang perlu kita buat untuk memperkasa teater tanah air ini kalau bukanlah Kuala Lumpur menjadi pusat budayanya? Agaknya Boleh apa? saya jawab dulu ya. Saya fikir kita buat beginilah. Kita jangan anggap bahawa ada dua seolah-olah macam antara dua darjat. Satu teater dengan sifat elitisnya yang perlu sukar, perlu tidak difahami dan tidak popular. Seperti juga sajak, ada sajak yang sukar, ada sajak yang elitis, ada sajak yang tidak popular. Tetapi pada waktu yang sama, kenapa kita tidak mengangkat darjat teater kepada satu landas yang baik, tetapi pada waktu sama dia jadi popular? Contoh yang saya berikan tadi, misalnya daripada filem Lord of the Ring, itu adalah sebuah karya yang sukar sebenarnya. Malah orang menganggap bahawa it is an unfilmable novel. Novel yang sukar difilmkan. Malah pada tahun 1976, apabila Ralph Bakshi cuba membawa adaptasi, gagal. Tetapi Peter Jackson memerlukan teknologi yang cukup canggih untuk membawa novel itu. Begitu juga setengah-setengah novel macam novel Milan Kundera misalnya, iaitu The Name of the Rose. Novel yang sebenarnya sangat sukar dan orang menganggap bahawa novel ini tidak boleh difilmkan, tetapi berjaya difilmkan. Kenapa kita tidak mengambil konsep iaitu bahawa karya yang sesukar mana pun, atau begitu juga teater yang sesukar mana pun, cuba kita berikan dimensi popularnya supaya dia dapat menarik perhatian. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita bercakap tentang sebuah filem yang didasarkan daripada sebuah lagi novel Milan Kundera, iaitu The Unbearable Lightness of Being. Ini novel sukar tetapi berjaya dibawa ke filem. Saya mahu melihat misalnya karya-karya yang sukar macam Langit Petang misalnya dibawa ke filem. Ya, karya-karya yang selalu memeningkan fikiran, misalnya karya-karya sufi misalnya, dibawa ke filem. Ya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lakukan. Jadi saya tak berapa bersetuju kalau kita mengatakan bahawa teater itu harus kekal serius, ya, dan pada satu dimensi yang lain drama ini harus popular. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahawa yang dimainkan sebagai musical di Istana Budaya itu adalah karya popular, maka karya-karya saudara Khalid adalah karya serius atau elitis sifatnya. Saya tak mahu nak bagikan pembahagian itu dengan jelas. Pak Khalid, soalan yang sama. Apa tadi soalannya? Kita tahu, kita mengakui teater itu penting. Ada hambatannya. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, sebenarnya begini ya, untuk saya, kalau daripada awal-awal 70-an dulu ya, teater dikerjakan dengan penuh tanggungjawab. Proses dia panjang. Maknanya sebelum kita melangkah ke teater sebagai pemain atau sebagai pekerja di belakang pentas, masing-masing ada disiplinnya. Contohnya kalau sebagai pemain umpamanya, yang pertama harus kenal, ada peringkat yang tiga perkara yang harus dikenal sebagai asas pengenalan dalam teater. Yang pertama kenal naskah. Kenal naskah itu maknanya kenal isi apa persoalan segala macam, apa subtext dia ke apa segala macam. Kemudian kenal ruang. Ruang itu bukan ruang bermain, ruang sempadan untuk dia melakonkan gesturnya, ekspresinya supaya jangan terlalu berlebihan. Yang kemudian kenal bahan, kenal ruang, kenal diri. So kenal watak tadi. Tapi akhirnya saya menyuntik satu perkara lagi, selain daripada kenal bahan, kenal ruang, kenal diri. Asas yang paling penting adalah kenal Tuhan. Sebab ini kita ada rasa tanggungjawab. Teater itu sebagai satu tanggungjawab ataupun ibadah. Ya, bunyinya mungkin terlalu Islamik, tapi mau tak mau kita tak boleh, dalam apa hal pun kita tak boleh lupakan Tuhan. Walaupun kita makan ke apa, tak boleh lupa persoalan Tuhan.
Jadi apatah lagi dalam teater. Jadi teater satu ketika dikerjakan begitu disiplin, orangnya segala macam. Kalau kita mengambil sejarah percambahan atau pertumbuhan teater daripada Kompleks Budaya Negara ataupun Taman Budaya, zaman-zaman Isma Saring menulis keseruan damai apa segala macam ya. Jadi ada disiplinnya yang tertentu. Tapi sekarang orang entah daripada mana arah tiba-tiba melompat ke pentas teater dan tiba-tiba dengan bantuan media tiba-tiba dia jadi popular. Persoalan popular tak timbul sebenarnya, tidak mengganggu persoalan saya sebenarnya. Tapi apa peranan dia, apa tanggungjawab dia terhadap teater itu sendiri, dan sebagai manusia, bagaimana dia meletakkan nilai dirinya sebagai pekerja, apa sumbangan dia. Ini saya bukan nak mengecil-ngecilkan, tidak. Contohnya lah, hal-hal yang dari filem dah gagal, kemudian dibawa sebagai kononnya diberi aba-aba atau diberi baju lain, cuci tandas ke apa, cuci The Musical, kan? Jadi ini hal-hal yang apa sumbangannya, apa tanggungjawabnya terhadap apa perkembangan teater itu sendiri, dan terhadap apa budaya, apa pertumbuhan terhadap budaya teater itu sendiri, terhadap manusia itu sendiri. Jadi saya melihat ini hanya jadi satu polemik saya. Jadi akhirnya itu tadi ada jurang. Bila sampai ke satu peringkat, wah ini teater orang artis. Yang pekerja teater yang serius tadi macam mana? Pada maksud saya serius tadi, dia menekuni teater dengan kesungguhannya. Bukan masalah persoalan naskah yang serius atau tidak. Bukan itu. Jadi sejauh mana kita memberi perhatian. Serius dalam konteks budaya kerjanya. Jadi kita berikan tepukan kepada Datuk Johan Jaafar dan Pak Khalid Saleh. Jangan lupa untuk mendapatkan buku-buku mereka sementara mereka masih berada di sini dengan potongan harga. Dapatkan sebab bila ada initial tu saja Datuk, nilai buku tu dia melonjak 50%. Itu tadi yang popular. Itu yang popular tu. Jadi sementara Datuk Johan dan Pak Khalid masih di sini. Dan ini juga adalah merupakan episod khatimah Sofa Putih bagi tahun 2014. Kita jumpa lagi tahun depan insya-Allah kalau umur panjang untuk Sofa Putih. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panelis pada petang ini, dan terima kasih kepada ITBM kerana membentangkan Sofa Putih yang walaupun sudah hari yang ke berapa hari ini? 11 masih lagi kekal putihnya, maknanya mungkin panelisnya ikhlas semua Datuk. Tak berubah colornya. Kita berikan tepukan kepada semua yang hadir. Terima kasih. Pak Khalid. Nak promosi sikit. Ya, silakan. Perjalanan teater monolog Jual Ubat selanjutnya akan ke Tanjung Pinang, Daik, Jogja dan Solo dalam waktu terdekat ini. Atas misi tadi mengangkat martabat bangsa supaya jangan ada salah faham tentang, sebab saya terlalu sensitif sebenarnya. Saya bukan duta sebenarnya, tapi bila sebut orang Indonesia cakap Malaysia itu maling sial, saya sangat marah sebab saya orang Jawa. Ya. Orang Jawa sendiri sanggup menuduh orang Jawa maling. Marahlah saya. Itu ya. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada